Ada satu rahsia yang terkandung dalam ayat yang Allah turunkan tentang puasa yang sebenarnya menggambarkan kepada kita kekuatan umat Islam dan apa yang tidak dimiliki oleh negara kuasa-kuasa besar yang ada pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajak semua yang menonton video kali ini untuk kita perhatikan satu rahsia yang terkandung pada penghujung ayat tentang puasa. Yang sebenarnya ayat tu bukan sahaja tentang puasa, tetapi menceritakan tentang satu formula memahami kehidupan yang siapa yang faham tentang perkara ini akan mampu menjadi satu manusia yang kuat, satu umat yang kuat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita daripada awal ayat sampailah ke sebelum akhir ayat tu beberapa hukum hakam yang penting. Misalnya hukum hakam bila nak mula puasa, bila boleh buka puasa, hukum hakam bersama hubungan suami isteri dalam bulan puasa. Tapi pada penghujung ayat tu, yang kadang-kadang mungkin orang tak berapa perhatikan dengan baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Yang Allah sebutkan pada ayat tersebut dan pada ayat-ayat sebelumnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah semua hududullah. Apa dia hududullah? Batas ataupun sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikianlah Allah menghuraikan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Keyword kita nak bincang hari ini ialah tentang batas dan sempadan. Secara persepsi awalnya, bila kita bincang tentang batas dan sempadan ni, orang akan nampak ianya sebagai satu kekangan. Tapi yang saya nak lontar kepada semua pada hari ini ialah sebenarnya batas Allah Subhanahu Wa Taala ini, hudud Allah Subhanahu Wa Taala inilah sebenarnya sumber kekuatan. Okey. Apa maksudnya? Mungkin semua dah perasan, saya ada pasang satu footage ikan berenang dalam laut. Bayangkan ikan yang ada ni, misalnya ikan jerung ni, ikan jerung ada dalam gambar ni. Satu hari dia rasa macam tak seronok dan rasa macam boring dah duduk dalam laut, dan dia selalu dah dia naik atas permukaan, dia nampak ada manusia seronok duduk atas darat. Jadi dia decide satu hari, ikan jerung ni decide untuk tinggalkan kehidupan dalam laut dan kemudian nak duduk di darat. Apa jadi 5 minit setelah ikan jerung ni naik ke atas pantai dan tak masuk semula ke dalam air? Apa agaknya? Kita semua tahu kan, ikan jerung tu akan mati. Sebab apa? Bila dia naik, dia dah tak boleh memproses oksigen. Ikan bernafas melalui oksigen yang ada dalam air kan. Sama juga macam manusia. Bila kita rasa macam dah bosan lah duduk dekat atas muka bumi ni, kita nak keluar pergi ke planet lain kan, katalah kita ni terbang begitu je. Ni tolak tepilah cerita astronot yang ada segala kelengkapan. Kita sebagai manusia yang ada dengan tubuh badan yang ada ni, kita naik sampai ke satu tahap di langit yang tertentu, kita akan mula sesak nafas. Kita dah tak boleh nak bernafas kerana ketiadaan oksigen. Betul kan? Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai satu tanda juga untuk manusia faham. Ini berkait dengan cerita, saya nak cerita tentang sempadan dan kekuatan. Sempadan yang Allah tentukan dan kekuatan sebenar kita sebagai manusia. Sebab tu dalam surah Al-An'am ayat 125 kan, ada potongan dalam ayat tersebut Allah SWT menyebut, wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang Allah nak sesatkan dia, maknanya tak jumpa kehidupan sebenar, tak jumpa kekuatan sebenar dia sebagai hamba manusia yang betul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dadanya sempit, sesak sesempit-sempitnya, sebagaimana orang yang yas'adu ila sama', yas'adu fis sama', yang naik ke atas langit kan. Maknanya tak tanpa bekal oksigen dan sebagainya, kita akan sesak nafas bila kita naik dan sampai ke satu tahap kita akan kehilangan oksigen.
Jadi yang saya nak sampaikan di sini, hududullah itu ialah satu sempadan di mana dalam sempadan inilah sebenarnya kita ini boleh berfungsi dengan baik sebagai manusia kerana kita ada oksigen. Kalau ikan tadi maknanya dalam laut itulah sempadan dia, di mana dalam laut itulah dia boleh berenang sebebas-bebasnya kerana dalam laut itulah dia boleh ada oksigen. Kalau dia keluar, maka dia sebenarnya walaupun nampak pada awalnya seolah-olah macam satu kebebasan nak meneroka dunia yang baru, keluar daripada sempadan biasa, keluar daripada norma dan sebagainya, tapi kita tahu pengakhirannya, ikan yang keluar dari laut tadi dan manusia yang keluar daripada sempadan oksigen, sempadan ozon dan sebagainya ni akan mati kerana ketiadaan oksigen. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sebut kepada kita tentang hududullah, batas Allah, sempadan Allah, Allah bercerita tentang kekuatan sebenar kita bila kita duduk di dalam sempadan tersebut. Dan inilah yang gagal difahami oleh banyak negara-negara yang sekarang ni pada hari ini menjadi kuasa-kuasa besar. Banyak benda dalam hidup yang berlaku dalam masyarakat mereka, dalam politik mereka, dalam ekonomi mereka, dalam sosial, dalam hubungan suami isteri, dalam isu gender, isu itu ini dan sebagainya, mereka keluar beyond hudud ataupun batas yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, kan? Mengiktiraf lesbian dan gay, minum arak, tak pernah berkahwin, sex out of marriage dan sebagainya. Contoh-contoh kecil, maknanya yang berlaku pada skala individu pun, mereka telah keluar daripada batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Atas apa? The spirit of freedom, the spirit of liberty. Bagi mereka menganggap itulah satu kebebasan, merungkai diri mereka, kan, memecahkan diri mereka ni daripada sekatan-sekatan yang mengongkong kebebasan individu, tanpa mereka sedari bahawa negara yang mereka bina di atas kebebasan yang tidak terkawal itu sebenarnya melemahkan mereka. Sebagaimana lemahnya manusia yang ketiadaan oksigen, sebagaimana lemahnya ikan yang keluar daripada laut yang tidak ada oksigen. Jadi ini sebenarnya satu ramuan kehancuran satu umat yang telah pun ada pada negara-negara kuasa besar yang ada pada hari ini. Kita sedih dan kita berharap ia tidak berlaku. Tetapi dalam hal inilah umat Islam sepatutnya mampu menunjukkan contoh. Dan seperti yang Allah SWT sebut dalam Quran, pada latihan puasa, pada latihan menahan diri dengan sempadan yang kita boleh kata invisible. Tak ada siapa yang tahu kalau sebenarnya kita ni nak minum senyap-senyap ataupun kita ni tak jaga makan minum pada bulan puasa, ataupun suami isteri berpakat untuk melakukan hubungan suami isteri di siang pada waktu siang hari. Dalam keadaan orang tak tahu, orang boleh buat. Kita semua boleh buat. Tetapi kita yakin tentang sempadan ini kerana kita yakin bahawa kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah melihat kita. Dan kita tahu bahawa dalam sempadan itulah sebenarnya kita menjadi kuat. Jadi orang Islam sebenarnya dilatih menjadi kuat melalui kehidupan yang berada dalam sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ini. Memang di sini orang akan rasa seolah-olah macam kenapa kena hidup dalam satu sempadan yang tertentu. Tapi bila kita kata sempadan, bila kita kata hudud, sebab tu makna had dalam bahasa Arab pun, kalau kita tengok Allah guna perkataan hudud. Had ini ialah satu maximum limit. Maknanya satu garisan paling hujung yang kita tidak boleh lintas. Soalannya di sini, adakah kita rasa bahawa apa yang ada sebelum sempadan itu terlalu sempit? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan yang Allah lukiskan bagi kita, bagi seorang manusia, dalam sempadan tersebut pun sebenarnya sangat luas. Bahkan kehidupan di dalam itulah yang menjadikan kita ini manusia yang kuat, yang sempurna, yang seimbang dan sebagainya. Jadi yang orang nampak ni tersekat dengan sempadan, tetapi kehidupan dalam sempadan itu sendiri sebenarnya satu kehidupan yang sangat luas. Jadi sebagai penutup, saya bacakan sikit satu renungan daripada Syahid Said Qutb dalam bukunya Afrah Ar-Ruh, satu nota yang ditulis di penghujung hayat beliau di dalam penjara. Kata Said Qutb, kadang-kala orang melihat perhambaan itu disarung oleh pakaian kebebasan. Orang menyarungkan perhambaan, sebenarnya hakikatnya dia menjadi hamba, tetapi menggunakan slogan kebebasan untuk mencantikkan perhambaan tersebut. Kelihatan seperti ianya bebas daripada segala bentuk rantai yang mengekang, rantai norma, rantai dogma, rantai agama, rantai itu ini dan sebagainya.
rantai bebanan kemanusiaan. Sebenarnya terdapat beza yang besar di antara merungkai rantai yang menghina, menekan dan melemahkan. Betul, memang ada kadang-kadang sempadan-sempadan yang manusia buat, yang melemahkan manusia lain, menekan manusia lain, menghina manusia lain. Tetapi itu berbeza dengan merungkai diri daripada ikatan kemanusiaan dan tanggungjawabnya. Yang hari ini berlaku pada negara-negara kuasa besar ialah mereka bukan sahaja membebaskan diri daripada kezaliman sesama manusia, tapi dia bebas juga daripada ikatan sesama kemanusiaan dan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggungjawab mereka sebagai manusia. Kata Syekh Qutb, yang pertama itu maknanya yang membebaskan diri daripada penghinaan kepada diri kita, itu memang betul. Itu kebebasan jiwa yang hakiki. Itu ialah kebebasan seorang manusia di dalam sempadan yang Allah tentukan. Tetapi kebebasan yang kedua, iaitu mengosongkan diri daripada semua komponen yang menjadikan seseorang manusia itu manusia, sebenarnya ketika itu manusia itu telah pun mengikat diri mereka dengan rantai kebinatangan. Maka jadilah mereka ini binatang dalam cara makan, binatang dalam sex life mereka, binatang dalam politik, binatang dalam ekonomi dan sebagainya. Nampak macam keluar, nampak macam bebas dan meneroka sempadan yang baru, tetapi apabila manusia keluar daripada sempadan yang Allah tentukan ini, sebenarnya mereka telah merendahkan diri mereka menjadi seperti binatang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.